Hai, Assalamualaikum. Saya Aimaisara, guru praktikal daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris. Hari ini kita akan belajar subjek matematik tingkatan 3 bab 7, pelan dan dongakan. Dalam pelan dan dongakan ni ada dua pecahan subtopik iaitu 7.1 dan 7.2. 7.1 adalah anjuran ortogon dan 7.2 adalah pelan dan dongakan. Okey, kalau kita tengok sini, tajuk bab 7 adalah pelan dan dongakan. Kenapa kita tak belajar terus 7.1 pelan dan dongakan? Tapi kita belajar unjuran ortogon dulu. Maknanya sebelum kita belajar pelan dan dongakan ni ada beberapa perkara yang kita perlu tahu dulu. Iaitu dia berada di dalam 7.1 unjuran ortogon. Baiklah, kita tengok hasil pembelajaran dahulu sebelum kita pergi lagi jauh. Okey, di akhir pembelajaran ni murid dapat mendefinisi satah, garisan dan unjuran ortogon dengan menggunakan perkataan sendiri. Maknanya kita nak tahu dulu definisi satah, garisan, unjuran ortogon. Okey, yang kedua kita nak lukis unjuran ortogon pada latihan dengan betul. Dan yang ketiga membuat perbandingan antara objek dan unjuran ortogon yang sepadan pada latihan yang betul. Okey, kita pergi pada hasil pembelajaran pertama, mendefinisi satah, garisan dan unjuran ortogon dengan menggunakan perkataan sendiri. Okey, satah ni apa? Satah ialah permukaan rata pada satu objek. Okey, terdapat tiga jenis satah. Satah yang pertama adalah satah mengufuk, satah yang kedua adalah satah mencancang dan satah yang ketiga adalah satah condong. Sebagai contohnya kita ambil cermin. Cermin ni, ini adalah satah mencancang. Dia permukaan yang berdiri tegak. Manakala kalau dekat bawah ni satah mengufuk. Okey, satah condong pula, contoh kalau objek kita berada di macam ni. Dia tak begini, ini satah mencancang. Tapi bila dia mencondong macam ni, ini dikira sebagai satah condong. Ini dia permukaan dia sedikit condong. So dia ada tiga jenis. Yang pertama satah mengufuk, berada di bawah. Satah mencancang apabila dia berdiri straight. Dan satah yang ketiga adalah satah condong. Satah condong, satah dia berada di begini, berada condong. So itu adalah contoh-contoh satah, permukaan rata. Okey, yang kedua adalah garis. Terdapat tiga jenis garis yang kita belajar. Yang pertama adalah garis normal, yang kedua adalah garis padu dan yang ketiga adalah garis sempang. Okey, garis normal adalah garis yang berserenjang atau bersudut tegak dengan sebarang garis pada satah tersebut. Okey, mari kita ambil contoh satu objek. Okey, cikgu ambil telefon. Okey, ini adalah garis kan? Okey, garis normal adalah garis yang ini adalah, kalau kita belajar satah tadi, satah mengufuk, satah condong kalau macam ni, dan yang terakhir satah mencancang. Ini satah mencancang kalau dia plain, dia berdiri kan, satah dia kan. Ini satah ni, kalau ni permukaan kan, walaupun dia tak rata tapi kita kira rata lah. Jadi garis yang normal adalah garis yang ini. Garis yang duduk dekat sini, dia straight daripada dia 90 darjah pada bagi objek tu. Okey, manakala garis padu adalah garis yang kita nampak. Ini garis kita nampak kan? Ini garis atas, garis bawah. Tapi garis kat belakang ni nampak tak? Tak nampak. Kita nampaklah bila kita pusingkan. Jadi ini adalah garis padu. Okey. Dan yang terakhir adalah yang belakang ni adalah garis yang kita tak nampak, dipanggil garis sempang. Ada tiga jenis garis. Dia putus-putus untuk garis sempang. Garisan normal ni dia boleh berada di mana-mana satah. Sebagai contohnya, okey, cikgu ambil ini cermin ya. Pakai cermin ni balik. Cermin ni ABM cikgu lah. Okey, cermin ni, ini satah dia. Satah boleh jadi kalau macam ni, satah. Kalau macam ni dia boleh jadi satah mengufuk. Yang ni satah mencancang dan ni satah condong. Jadi garis normal ni boleh berada di mana-mana satah saja dan dia akan menjadi 90 darjah. Garis normal ni dia akan 90 darjah daripada setiap satah. Kalau contohnya satah mengufuk, garis normal ni akan di straight ke atas. So ini dia akan jadi garis normal. Kalau garis condong, garis normal dia 90 ke sini. Dan kalau satah mencancang, garis normal dia akan 90 darjah macam ni. Jadinya garis normal ni dia berada di, dia tak kisah satah mana satu, yang penting dia akan tetap 90. Kalau satah condong pun boleh, satah mencancang pun boleh, satah mengufuk pun boleh. Dia akan tetap membentuk 90 darjah garis tu.
Yang seterusnya pula kita belajar tentang unjuran ortogon. Yang mana unjuran ortogon ni adalah imej yang terbentuk daripada suatu satah apabila unjuran garis daripada objek berserenjang pada satah. Maknanya imej yang terbentuk daripada objek tu kepada satah tu adalah sama dengan objek. Contohnya kita pakai yang belakang satah kita kan. Okey, cermin ni tak kisah satah mana, satah mencancang, satah condong atau satah mengufuk. Unjuran ortogon ni apabila satu, cikgu ambil ni sebagai contohnya objek kita kan, sebagai compact powder. Jadi kalau objek kita, kalau ini satah mengufuk. Bila satah mengufuk, objek ni akan membentuk imej kan, ini imej. Jadi objek bila dia akan sama imej ni akan sama bentuk sebiji dengan objek. Dia tak boleh ini tiba-tiba jadi besar, imej dia terbentuk. Sama juga kalau satah mencancang pun, kalau objek kat sini, imej yang terbentuk adalah sama saiz dia. Itu maksud unjuran ortogon sebenarnya. Dia sama, dia menghasilkan imej yang terbentuk dekat dalam ni adalah sama. Dia tak boleh lain. Terdapat 3 jenis unjuran ortogon. Yang pertama adalah pelan. Yang kedua, dongakan. Dongakan ni terbahagi kepada 2. Pandangan daripada sisi dan pandangan daripada depan. Okey, macam mana tu? Pelan, dia akan melibatkan satah mengufuk. Ini satah mengufuk. Jadi pelan ni bila objek duduk kat sini. Imej yang terbentuk tu dekat bawah. So, kita kena pandang daripada atas. Ini adalah pelan. Okey, yang kedua, ini pula satah mencancang. Ini objek. Okey, kalau objek ini adalah pandangan hadapan. Sebab dia satah, ini hadapan kan. Okey, contoh ini. Ini pandangan hadapan. Dia melibatkan satah mencancang dan pandangan hadapan. Dan yang ketiga, masih melibatkan satah mencancang tapi melibatkan sisi punya bahagian. So, imej yang terbentuk bukan lagi macam ni, tapi macam ni. Kemudian kita masuk pada hasil pembelajaran yang kedua, iaitu melukis unjuran ortogon pada latihan dengan betul. Kita tengok kat sini ada 6 bentuk yang mana silinder, prisma, cuboid, segi 4 sama sisi, segi 4 sama panjang, piramid dan kon. Ada 6 bentuk. Jadi kalau kita tengok kat sini, dia ada 2 satah. Yang pertama, kalau satah warna kelabu tu adalah satah mengufuk, dan satah warna merah ni, merah ala ke orange ni, ini satah mencancang. Okey, jadi kalau kita tengok pandangan daripada atas lah. Jadi objek pelan warna kelabu tu satah mengufuk, dan dekat bawah tu kita boleh nampak pelan. Kalau segi 4 tu tengok 4 sisi. Masih lagi 4. Kalau silinder dia dah jadi bulat. Kalau piramid dia bentuk segitiga, dan tapi segitiga dia ada 4 lah. Ada 4 segitiga sebab dia ada 4 sisi. Okey. Itu adalah kalau dari pelan. Kalau dari pandangan atas, kita pun tengok pula kalau pandangan dari sisi macam ni. Jangan takut bila tengok cikgu pakai aplikasi ni. Aplikasi ni cikgu hanya guna untuk kamu nampak saja bentuk segitiga tu 3 dimensi bila dia ada 2 satah. Satah mengufuk, satah mencancang. Jadi janganlah kamu tengok dan kamu rasa takut pula kan. Ini contoh yang pertama untuk kita lukis unjuran ortogon. Kalau tengok dalam buku teks, dia ada garis straight tau, warna hijau tu. Okey, kalau itu dalam buku teks, tapi cikgu tidaklah terangkan macam tu, sebab kalau pakai yang macam tu kita akan pening kepala sikit. So macam mana nak buat adalah tengok contoh ini yang pertama. Okey, silinder. Silinder ni bila kita nak lukis pada unjuran ortogon dia, bila dia letak kat bawah, kita tengok satah yang diberikan adalah satah mengufuk. Bila satah mengufuk, maknanya dia nak pelan. Okey, bayangkan macam ni lah. Ni cermin, dia nak satah, dia bagi satah mengufuk dan dia bagi objek. Objek ni bukannya compact powder lah, objeknya dalam bentuk silinder. Jadi apa yang dia nak ni? Ini dia nak pandangan daripada atas. Tengok satah mengufuk, objeknya. Macam mana kita nak lukis? Maknanya yang terbentuk adalah silinder ni. Bila kita lukis, yang terbentuk dia adalah bulatan. Dan panjang dia berapa? Kita ambillah diameter dia 4 cm. Yang kedua, kalau dia bagi dari segi pandangan sisi. Pandangan sisi ni dia bagi satah mencancang. Satah mencancang, pandangan ni macam ni. Ini objek dia. Objek yang diberi adalah dalam bentuk kon. Kon ni tak ada sisi. Kon dia kalau kita pusing-pusing sama saja kan. Jadi kalau kita letak kat tepi ni, apa yang terbentuk adalah
segitiga. So itu adalah pandangan sisi dia. Pandangan menggunakan satah mencancang, dia akan membentuk segitiga. Okey, contoh yang seterusnya adalah yang ni lagi bentuk dia lagi susah sikitlah daripada bentuk biasa. Okey, bila kita tengok dia bagi adalah satah mengufuk. Satah mengufuk objek ke atas. Apa ni? Kita nak tengok unjuran ortogon apa? Unjuran ortogon pelan ke unjuran ortogon daripada pandangan sisi atau pandangan hadapan. Okey, bila satah mengufuk dia adalah pelan. Okey. Jadi bila pelan tengok objek dia dekat atas. Jadi kita tengok bentuk dia macam mana. Yang pertama sekali bila mendapat macam ni, cara kita nak lukis dia adalah kita cari base dia dulu. Tengok muka kat depan bila tengok objek ni. Okey, bila macam ni, ini adalah garis satah mengufuk dia dan ini objek. Cara kita nak tulis dia adalah kita tengok yang tersentuh ke atas dulu. Mana yang tertentu ke atas adalah tengok E, J, F dan K. Itu yang pertama kan. So kita lukis dulu petak dia E, J, F dan K. Okey, bila E, J, F dan K, kita pun turun ke bawah. Ini kan, ini objek dia. Saya nak tunjuk. E kat sini, kat bawah ni K. Ini satah kat bawah ni. Maknanya E dia akan bertemu kat bawah ni adalah K. So dia masih lagi di garis normal. Kan garis normal kan macam ni. Sebab satah macam ni, maknanya garis normal adalah 90. Jadi dia akan ikut garis normal. Maknanya E dan K. Kan? Okey, jadinya dia buat pun E bukan E dengan K, E dengan D. So E, D, yang bawah ni adalah, ini kat hujung dia adalah J dengan C. So J dan C. Okey, dan dia akan buat palang lah. Okey, J, C. Dekat hujung ni adalah K dengan B dan hujung ni pula F dengan A. Turunkan dulu. F palang A. Okey, lepas tu, tapi dia ada garis kat tengah tu, itu adalah H. So buatlah H. Ada tak kat bawah nilai H tu? Yang dia akan turun? Tak ada. Dia tak ada nilai H bawah tu. So, dia tak ada selain daripada H. So, H saja. Dan yang seterusnya adalah G. Yang bawah ni. G tu adalah tak ada nilai lain dah. So, letak G saja. So, jadi kita pun letakkan nilai ukuran dia. Yang pertama adalah 2 cm. Yang hujung sekali tu 3 cm. Bila ke atas dah 2 cm, maknanya yang bawah tu adalah 1 cm. So, itulah cara nak lukis unjuran ortogon kalau daripada pandangan pelan, daripada atas. Okey, ini pula contoh yang kedua adalah bila melibatkan pandangan sisi. Tengok objek dia. Okey, ini adalah pelan dia. Bila pandangan sisi dia melibatkan satah mencancang. Bila satah mencancang, tengok objek dia. Objek dia berdiri kat tepi tu kan. So, kita pun dirikan dia macam mana nak tengok daripada hujung. So, kita tengok daripada pandangan kita dulu. Okey, so mula-mula sekali tulis dulu R, Q, J, K. Okey, R, Q, J, K. So, tengok pergi straight pada R tu, dia akan tempuh pada N. Okey, dan Q akan berjumpa pada P. K pula berjumpa pada L. Kan kita pergi straight. Sekarang bila dia straight tu, garis normal dia adalah 90 darjah. So garis normal dia dah jadi macam garis mengufuk. Jadi K bertemu dengan L dan J akan bertemu dengan M. So J palang M, K palang L. So yang atas tu pula V akan bertemu dengan S kat belakang tu, U akan bertemu dengan T. So kita pun masukkanlah nilai dia. Okey, kita tahu nilai panjang ni kena letak. Ini syarat dia untuk bila lukis pelan ni. Bila lukis pelan atau bila lukis pandangan ni. Jadi kita nak tahu panjang dia. J ke K adalah 2 cm kan. Masukkan 2 cm. J ke V 2 cm. Dan T ke Q adalah 3 cm. Ada nilai yang lain perlu tambah? Tak perlu. Okey, itu kalau pandangan sisi. Kalau kita contoh ambil pandangan belah hadapan, maknanya kita dia perlu masukkan 5 cm, 5 cm tu. Okey, itu cara nak lukis unjuran ortogon. Kita masuk pada hasil pembelajaran yang ketiga. Macam mana kita nak buat perbandingan antara objek dan unjuran ortogon yang sepadan pada latihan dengan betul. Jadi kita pun tengok contoh dia, lukis unjuran ortogon bagi setiap pepejal pada satah yang diberikan. Bandingkan pepejal ni. Bandingkan dan macam lukis unjuran ortogon bagi setiap pepejal
pada satah yang diberikan. Seterusnya bandingkan pepeja dengan unjuran ortogonnya dari segi panjang sisi, saiz sudut dan bentuk. Okey, jadi kita tengok yang pertama, kalau dia nak lukis unjuran ortogon, perbandingannya pada satah mencancang. Okey, untuk unjuran ortogon kita tahu kan kita ada dua satah, satu sama ada satah mengufuk dan satah mencancang. Kalau satah mencancang, tengok objek diberi tu dia macam bentuk segitiga. So kita lukis saja segitiga. Okey, dan kita pun pergi gunakan garis normal, pergi straight pada satah tu. So A akan bertemu B. So A palang B sebab kita nak pergi pada satah tu kan. Bila kita nak pergi pada satah tu, so ini adalah objek. So bila kat depan ni, ini adalah objek. Okey, ini objek. Jadi objek tu nak pergi pada satah ni, A akan bertemu Z. Pergi kan ni 90 kan garis normal. A akan bertemu dengan B. So A palang B. D akan bertemu dengan apa? D akan bertemu dengan C. So D palang C. Dan E kita nak pergi pada satah tu, garis normal dia E akan bertemu dengan F. So lepas kita dah label, kita dah lukis bentuk segitiga, labelkan dan tulis dia punya nilai dia. So kalau yang bawah tu 4 cm, kalau yang kiri tu adalah 3 cm. Okey, yang kedua pula bila satah mengufuk. Tengok dia bagi satah mengufuk dan bentuk dia adalah segitiga. Ini satah mengufuk ini. Jadi dia bukan lagi segitiga. Kamu tengok dia dalam bentuk segi empat sebenarnya. Walaupun segitiga, bila dia bentuk macam tu, kamu tengok daripada atas, pandangan atas, dia dah jadi macam bentuk segi empat. So kamu letak je kat atas tu, nampak bila macam ni objek satah mengufuk, maknanya dia punya garis normal adalah turun ke bawah. Turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah. Maknanya A turun ke bawah, dia akan bertemu dengan apa? A akan bertemu dengan D. So A palang D. B akan bertemu dengan C. So B palang C. F akan bertemu apa-apa tak? Tak ada dah. Dia dekat sebab dia kat hujung. So F terus straight, so F saja. Dan E terus straight, tak ada bertemu dengan apa-apa, so E saja. Okay, bila kita dah lukis, kita dah label ni dia punya setiap penjuru ni, dan barulah kita masuk dia punya nilai panjang dia. Okey, nilai sisi dia. Kesimpulannya, apa yang kita pelajari hari ini adalah dalam bab 7 pelan dan donghakan. Pelan dan donghakan ni dipecahkan kepada dua, iaitu 7.1 unjuran ortogon, 7.2 pelan dan donghakan. Dalam video kali ini kita hanya belajar 7.1 iaitu unjuran ortogon. Okey, dalam unjuran ortogon ni yang pertama sekali kita akan jumpa satah dulu. Satah ni ada 3 jenis. Yang kedua kita akan jumpa garis. Garis ni pun ada 3 jenis. And then baru kita jumpa yang ketiga adalah unjuran ortogon. Okey, kita tengok pada satah dulu. Satah jenis yang pertama adalah satah mengufuk. Okey, satah mengufuk. Yang kedua adalah satah mencancang. Dan yang ketiga adalah satah condong. Yang kedua adalah kita jumpa pula garis. Garis ni ada 3. Yang pertama adalah garis padu. Yang kedua adalah garis sempang. Dan yang ketiga adalah garis normal. Itu yang kedua. Okay, kita belajar 3 jenis garis. Yang seterusnya pula kita belajar tentang unjuran ortogon. Yang mana unjuran ortogon ni adalah imej yang terbentuk daripada suatu satah apabila unjuran garis daripada objek berserenjang pada satah. Unjuran ortogon ni dia melibatkan pandangan daripada atas bila melibatkan satah mengufuk, pandangan daripada hadapan dan pandangan dari sisi dia melibatkan satah mencancang. Pandangan dari atas ni nama dia juga pelan. So objek duduk kat atas. Okey, objek dekat atas dia melibatkan garis normal. Yang mana bila kita nak lukis tu, kita bayangkan garis normal akan turun ke bawah. Okey, manakala kalau donghakan pandangan dari depan dan pandangan dari sisi, dia melibatkan kalau objek pandangan dari depan macam ni, ini pandangan depan, dan pandangan sisi boleh jadi macam ni, boleh jadi macam ni. So itu pandangan dari sisi. Jadinya itu 3 perkara yang kita belajar. 3 jenis satah, 3 jenis garis dan 3 pandangan dalam unjuran ortogon yang mana melibatkan pandangan daripada atas iaitu pelan. Yang kedua, donghakan iaitu daripada pandangan dari sisi dan pandangan daripada hadapan. So itu saja apa yang kita belajar hari ini. Bye. Assalamualaikum.